Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget bagi murid tahun 3 dan murid tahun 6 dan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliyatul Akmalah binti Rusmi. Saya akan membentangkan pengenalan teori perkembangan kognitif Piaget. Baiklah, definisi perkembangan kognitif ini menurut Agra Dewi Saputra et al. Ia adalah suatu perubahan yang bertahap dalam pemikiran, memori serta keterampilan dalam memproses suatu informasi ataupun maklumat yang membolehkan seseorang itu untuk berfikir, belajar mengatasi masalah serta membuat rancangan untuk masa hadapan. Maka secara ringkasnya, perkembangan kognitif ini adalah suatu perubahan dari segi perkembangan pemikiran seseorang. Jadi perubahan dari segi perkembangan pemikiran ini adalah sesuatu yang akan dialami oleh setiap kanak-kanak. Dari itu, Jean Piaget telah memperkenalkan satu teori yang kita kenali sebagai teori perkembangan kognitif Piaget yang menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku dalam pemikiran kanak-kanak mengikut tahap umur mereka. Kita boleh lihat di slide 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama adalah sensori motor yang bermula daripada umur bayi baru lahir sehingga berumur 2 tahun. Yang kedua adalah praoperasi bermula dari umur 2 tahun sehingga 7 tahun. Operasi konkret bermula daripada 7 tahun sehingga 11 tahun. Manakala tahap yang keempat pula adalah operasi formal yang bermula daripada umur 11 tahun dan ke atas. Oleh itu, penerapan teori Piaget ini dalam pembelajaran diaplikasikan kepada kanak-kanak mengikut tahap umur mereka sehingga potensi dan cara mereka berfikir itu dapat berkembang dengan lebih baik. Maka cara pengajaran itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak tersebut. Itu sahaja daripada saya. Boleh terus kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan kognitif pelajar tahun 3. Pada tahapan ini, peringkat yang dilalui adalah peringkat operasi konkret yang merangkumi umur 7 sampai 11 tahun. Kanak-kanak pada peringkat operasi konkret ini akan mempunyai satu kebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkret. Mereka juga memahami proses transformasi dan keterbalikan serta penakulan. Pada peringkat operasi konkret ini juga, kanak-kanak akan menguasai konsep pengekalan. Konsep pengekalan ini merangkumi 3 prinsip asas, prinsip identiti, prinsip ganti rugi, dan juga prinsip keterbalikan. Dalam prinsip identiti, mereka tahu sekiranya tiada bilangan yang ditambah, dikurangkan, maka bilangan objek itu akan sama, walaupun bentuknya berubah. Saya ambil contoh, satu gelas E dituangkan ke gelas B, di mana gelas E pun mempunyai 100 ml air dituangkan kepada gelas B, maka prinsip identiti sama. Mereka tahu air isi padu tuh still sama 100 ml. Prinsip ganti rugi, mereka tahu sesuatu perubahan pada satu segi diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain. Artinya belon dia akan mengembang bila diisi udara. Belon juga mengembang bila diisi dengan air. Seperti itu. Prinsip keterbalikan di mana pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada asal semula jadi. Maksudnya mengikut turutan 1, 2, 3, 4 ataupun ABC. Jadi peringkat operasi konkret ini kita akan dapat tengok melalui proses penggelasan, proses menyusun secara bersiri. Proses penggelasan mengklasifikasikan objek ke dalam set atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri. Penggelasan mengikut saiz, warna, dan bentuk. Sebagai contoh, proses menyusun secara bersiri, mengatur, menyusun, mengikut susunan menaik dan menurun, membuat susunan logik seperti A, B, dan C. Penguasaan kemahiran seperti pemeliharaan dan pengelasan menunjukkan pelajar pada peringkat ini telah mencapai satu peringkat pemikiran logik. Walau bagaimanapun, sistem pemikiran ini masih terikat dengan situasi fisikal, di mana pelajar boleh menyusun, menggelas, memanipulasi, dan dalam situasi yang berbentuk konkret. Dalam peringkat operasi konkret juga, perkembangan kognitif pelajar juga berubah, di mana gaya pemikiran mereka berubah secara beransur daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran disentrik yang lebih berobjektif. Maksudnya, pemikiran pelajar tahun 3 ini membolehkan mereka memahami persepsi dan pandangan orang lain yang berlainan daripada mereka. Dan pada masa itu, mereka juga akan mula bersosial dan berinteraksi, serta mampu menerima pandangan rakan-rakan lain semasa membuat aktivitas bersama ataupun semasa bermain. Dan pada peringkat ini juga, kita akui bahawa pelajar masih lemah dalam membuat hipotesis dan juga masih lemah dalam menyelesaikan soalan-soalan yang abstrak. Misalnya masih tidak boleh membuat hipotesis dan tidak boleh menyelesaikan soalan yang kompleks, apalagi melibatkan gabungan banyak faktor yang kompleks. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk peringkat operasi konkret ini, kita akan dapat melihat perkembangan kognitif pelajar ini
dari sudut berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkret. Yang kedua, sudah boleh menguasai konsep pengekalan, conservation. Yang ketiga, kanak-kanak pada peringkat ini menguasai konsep proses pengesalan, penggelasan. Seterusnya, proses menyusun secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun. Dan last but not least, pelajar juga, murid-murid tahun 3 ini mampu bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain ataupun membuat aktiviti bersama. Assalamualaikum, saya Siti Syafidah binti Pahali akan membentangkan tajuk berkaitan perkembangan kognitif murid tahun 6. Menurut Piaget, pada usia 12 hingga 15 tahun, individu memasuki tahap perkembangan kognitif yang dinamakan tahap operasi formal. Pada tahap ini, individu tersebut mampu berfikir secara abstrak, logik, dan sistematik. Mereka tidak lagi terbatas pada objek konkret dan situasi nyata dalam pemikiran mereka. Mereka mampu untuk menggunakan logik formal untuk menyelesaikan masalah dan memahami konsep yang abstrak. Untuk tahap perkembangan kognitif murid tahun 6, mereka boleh menyatakan pendapat. Pada tahap ini mereka boleh mendengarkan informasi secara kritis dan berkomunikasi dengan orang dewasa secara lancar. Mereka mampu bernegosiasi dan berdiskusi untuk mengatasi konflik. Mereka mampu menguasai bahasa yang baik dan mereka mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk menyampaikan pendapat dan berargumen. Pada tahap ini, individu tersebut mampu membuat hipotesis, mampu berpikir secara abstrak, meramal masa depan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk berkaitan perbezaan kognitif murid tahun 3 dan tahun 6. Untuk tahun 3, perkembangan kognitif mereka adalah pada tahap operasi konkret, iaitu pada tahap ketiga. Untuk tahun 6, tahap perkembangan kognitif mereka adalah pada tahap operasi formal, yaitu operasi kemuncak. Perbezaan seterusnya adalah mengikut perasaan ingin tahu lah. Perbezaan antara tahun 3 dan tahun 6 ni, perasaan ingin tahu untuk pelajar tahun 3 ni terbatas, manakala perasaan ingin tahu untuk tahun 6 ni dia lebih tinggi sebab perkembangan kognitif tahun 3 ni diorang mampu melakukan operasi formal dan berimajinasi. Saya Wan Nurul Nadia akan membentangkan berkaitan dengan pengajaran yang bersesuaian mengikut perkembangan kognitif murid bagi murid tahun 3. Antara cadangan pembelajaran ataupun pengajaran yang sesuai ialah pembelajaran berasaskan eksperimen ataupun amali. Melalui eksperimen atau amali ini, murid dapat memegang sendiri peralatan, mencuba sendiri kaedah yang mana sangat bersesuaian dengan murid yang berada pada operasi konkret yang memerlukan objek berbentuk fizikal berbanding berbentuk abstrak. Selain itu, murid yang melakukan eksperimen ataupun amali ini, khususnya bagi subjek sains, dia akan dapat memahirkan murid tersebut dengan kemahiran makmal selain mengukuhkan lagi teori sains murid tersebut. Cadangan yang kedua ialah pembelajaran secara berkumpulan. Melalui aktiviti berkumpulan ini dapat merangsang murid menyelesaikan suatu tugasan bersama-sama dan bertukar pendapat dan pandangan bersama rakan-rakan. Selain itu, aktiviti berkumpulan ini dapat mengembangkan lagi kognitif murid dan interaksi sosial murid. Melalui interaksi ini, sifat egosentrik murid dilihat semakin berkurangan. Oleh itu, murid perlu mempunyai interaksi bersama rakan dan orang yang lebih dewasa agar kognitif murid ini lebih pelbagai. Selain itu, pembelajaran bersama ahli kumpulan ini juga ataupun pembelajaran berkumpulan ini juga adalah sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 yang diterapkan di dalam kurikulum pendidikan, di mana ada elemen kolaboratif, iaitu elemen bekerjasama sesama ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Pacok. Saya akan membentangkan pula cadangan kaedah pengajaran yang seterusnya yang dirasakan sesuai untuk murid tahun 3. Jadi, kaedah yang lain adalah menggunakan bahan bantu mengajar maujud ataupun menggunakan bahan bantu mengajar yang konkret lah. Jadi, misalnya dalam subjek matematik, guru boleh menggunakan model 3 dimensi untuk menerangkan topik ruang, yakni subtopik membezakan bentuk prisma dan bukan prisma. Jadi, penggunaan alat bantu mengajar ini dalam aktiviti PDPC merupakan salah satu teknik lah yang amat berkesan dalam perkembangan kognitif mereka sebelum mereka dapat berfikir secara abstrak. Okey, begitu juga apabila murid menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Okey, kebanyakannya murid ada mempunyai masalah untuk menyelesaikan persoalan matematik berayat. Okey, maka dilihat bahawa apabila mereka menggunakan teknik melakar
gambar rajak ataupun melukis gambar rajak berdasarkan soalan penyelesaian masalah tersebut, dilihat murid-murid ini dapat memahami sekaligus menyelesaikan soalan penyelesaian masalah. Jadi dari sini membuktikan bahawa penggunaan alat bantu mengajar yang mawjud ataupun teknik pengajaran yang mereka boleh melihatnya sendiri di depan mata itu dapat membantu mereka dalam perkembangan kognitif murid-murid tersebut. Selain itu, cadangan yang lain ialah menyediakan ruang belajar di luar bilik darjah. Misalnya, pihak sekolah boleh membuat program lawatan sambil belajar di Muzium Negara ataupun di Zoo Negara. Hal ini boleh membantu murid-murid untuk memperkayakan lagi pengetahuan mereka di samping memberi perkaitan dengan pengetahuan sedia ada. Cadangan kaedah pengajaran ini menggunakan pendekatan secara kontekstual di mana mewujudkan pembelajaran yang bermanfaat di samping membantu murid-murid untuk mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan rutin seharian mereka. Baiklah, saya teruskan pembentangan kepada kaedah pengajaran tahun 6 di mana berdasarkan perkembangan kognitif murid tahun 6, kita boleh lihat murid ini sudah boleh berfikir secara abstrak. Jadi di sini saya berikan dua cadangan kaedah pengajaran yang boleh digunakan untuk membantu murid tahun 6. Yang pertama adalah pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah di mana aktiviti pembelajaran ini melibatkan masalah berbentuk contoh kuis, teka-teki, penyelesaian operasi matematik. Jadi kalau menurut teori Piaget, pada fasa ini, pelajar boleh sudah berfikiran secara abstrak tanpa bantuan konkret lah. Okay. Jadi di sini saya datangkan contoh. Sebagai contoh, mungkin daripada latihan operasi matematik, pelajar ni boleh sudah menyelesaikan secara logik lah masalah matematik ni. Okay. Yang kedua, kaedah kedua adalah pembelajaran konstruktif. Di mana pembelajaran konstruktif ini membolehkan pelajar itu berfikir atau membina pemahaman dan pengetahuan baru melalui pengalaman yang sedia ada lah. Maksudnya dia pada fasa ini murid boleh sudah mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Okay, selain itu juga pendekatan ini juga membantu murid untuk berfikiran secara kreatif dan lebih kepada berdikari lah. Sebagai contoh aktiviti mungkin dalam subjek sains, pelajar ini boleh sudah menyenaraikan fungsi matahari dalam kehidupan ataupun urusan seharian murid itulah. Jadi secara keseluruhan sebenarnya pendekatan untuk kanak-kanak tahun 6 ini dia lebih kepada berpusat kepada murid di mana murid ini mengeksplor sesi pembelajaran tapi dengan panduan atau bimbingan guru lah kerana mereka ini sudah lebih kepada abstrak dan dorang lebih sesuai untuk menggali dan mencari ilmu baru berdasarkan ilmu yang sedia ada. Okay, sekian itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Hafizah binti Hadani dan insyaAllah saya akan menyambung penerangan berkenaan dengan kaedah pengajaran murid tahun 6 yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan saya tadi. Baik, pendekatan yang seterusnya, pendekatan ketiga yang kami pilih adalah pendekatan pengajaran pembelajaran berasaskan kepada projek. Okay, seorang murid 12 tahun, mereka mempunyai keupayaan untuk menyelesaikan operasi formal dan berimajinasi. Mereka juga mampu untuk menggunakan maklumat yang lama maupun yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Apabila kita memberikan mereka satu isu yang perlu diselesaikan, murid-murid tahun 6 ini mampu untuk menganalisis, mengkaji dan seterusnya menyelesaikan isu tersebut. Setelah daripada itu, setelah menganalisis, mengkaji dan menyelesaikan, mereka juga boleh menterjemahkan mereka punya dapatan dalam satu bentuk persembahan data atau persembahan hasil kajian. Metod ini adalah untuk melatih mereka menterjemahkan dapatan mereka dalam satu persembahan fizikal sekaligus. Kaedah ini juga dapat membantu motivasi anak-anak murid tahun 6 dalam pembelajaran kerana mereka dapat melihat hasil pembelajaran mereka sendiri secara mata kasar. Okay, seterusnya adalah metod yang keempat, kaedah pengajaran yang keempat adalah pembelajaran kemahiran. Kemahiran belajar, cara belajar. Okay, maksudnya dekat sini kalau bahasa mudahnya tips belajar lah. Teknik pembelajaran berkesan, teknik menjawab soalan dengan baik, teknik memahami dan menghafal sudah boleh diajarkan kepada anak-anak murid dalam usia sebegini. Kemampuan mereka, tahap pemikiran mereka sudah lebih tinggi berbanding dengan adik-adik murid tahun lain untuk menganalisis keadaan dan mereka lebih mudah untuk menghadam dan memahami cara pengajaran sebegini. Okay, jadi seorang guru perlulah untuk menghasilkan teknik tersendiri, teknik belajar tersendiri ataupun merujuk kepada teknik guru-guru lain seluruh Malaysia maupun satu dunia yang bersesuaian dengan subjek pilihan. Bahasa Melayu dengan teknik bahasa Melayu tersendiri, matematik dengan cara teknik matematik tersendiri dan yang seterusnya. Penguasaan teknik ini membolehkan anak murid dapat meningkatkan pengetahuan, berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup dan cekap bertindak dalam menghadapi dunia yang sering berubah.
Kesimpulannya, menurut Jan Piaget, perkembangan kognitif bagi murid tahun 3 adalah berada pada tahap operasi konkret, manakala perkembangan kognitif bagi murid tahun 6 adalah berada pada tahap operasi formal. Dengan itu, pengajaran dan pembelajaran di kelas hendaklah mengikut kesesuaian kepada perkembangan kognitif mereka. Hal ini kerana pendekatan yang betul dan tepat akan memaksimumkan lagi pembelajaran mereka di kelas. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.